الحمد لله الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin Jumaat yang saya kasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa inilah kita akan dapat kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat 27 Jamadil Ula 1443 Hijrah. Ada lagi 2-3 bulan. 3 bulan lebih kurang, 3 bulan 3 hari yang kita akan sambutnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala lanjutkan umur kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita dan kaum kerabat kita, supaya dia sambut bulan Ramadan pada tahun ini pula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kepada takwim hak sakun hari ini, iaitu hari 31 Tanwakum Disember 2564 2021. Saya cuba nak ambil peluang tengah hari yang mulia ini, cuba nak ambil tazkirah, nak cuba beri tazkirah kepada diri saya sendiri mula-mula dan kepada kaum muslimin yang bersama dalam masjid macam-macam wat, Masjid Manarul Huda yang mulia ini. Wahai muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu perhati, tengok, picerna, wikra, apakah yang kamu telah sedia untuk nak jumpa Allah Ta'ala pada esok hari, iaitu hari qiyamah ataupun hari akhirat. Pesannya Tuhan kepada kita orang beriman, supaya buatnya persiapan penghitungnya diri kita sendiri sebelum pada Allah Ta'ala nak hitung kita, sebelum Allah Ta'ala akan hala kepada kita kitab amalan yang ditulisnya oleh Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu kitab amalan yang kedua-dua malaikat tulis siang malam. Sama ada pahala malaikat Raqib dia tulis, dan juga dosa malaikat Atid dia catat dalam kitab amalan. Apabila kita sapa kepada hari kiamat, Allah Ta'ala hala kepada kita kitab amalan tadi supaya kita baca. Wahai muslimin, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca olehmu kitab amalan tu yang malaikat aku duk tulis, Raqib Atid tulis tu, kerana cukup dah bagi kamu itu sebagai orang yang hitung apa yang dicatat dalam amalan. Maksudnya kamu lebih tahu apa yang malaikat kami tulis tu. Kata mungkin buat gapo ratik, mungkin mana ratik, mung guna dunia ini 60 tahun hak tu hawi ni buat gapo nama dia di atas dunia ini. Saya cuba nak ambil pengajaran dan juga nak suluh fak kita. Kalaulah kita tengok orang menega, orang yang di tuai kedai ataupun tuai barisak, dia gunanya masa sinpi ni lah, mari tuan kamerai kartun hak dia ni masa hujung tahun ni lah.
Ambil ayat 1 Baqarah sampai 31 Tanwa ni. Dia untung berapa kok, berapa juta, berapa ratus ribu. Dia buat dia panggil kan ngubdun, wikra ngubdun macam pi kata pi ni barisat rau dah kamrai ki lan ki sen. Lepas tu dia ambil ต้นทุน semua, mari kira ต้นทุน ทั้งหมดที่เราต้องจ่ายในการที่จะดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเรื่องของวัตถุดิบมาบลีบาเกบลีกาโปต้นทุนในเรื่องของการที่เราต้องจ้างพนักงานคนงานนี่ในร้านของเราเดือนละเท่าไหร่กี่คนkira habis ต้นทุน saat itu lepas tu hak suti เหลือจากนั้นแหละเป็นกำไรที่บริษัทจะได้รับkalau kita banding dengan kita sebagai hamba Tuhan ni, ต้นทุน pala modal yang Tuhan beri kepada kita iaitu nyawa ni. Itu dia nama modal yang Allah Ta'ala beri kepada kita, wahai muslimin. Nyawa ni tak sama. Ada orang beri modal dia banyak, nak sampai 80. Ada kadang Tuhan beri sikit ya, 20 gidah. Ada kadang tengah-tengah 60, 65. Itu modal yang Allah Ta'ala beri kepada kita tak sama. Supaya agak barisak, barisak besar. Modal dia mungkin beratus juta, tuntun dia. Ngan lungtun dia. Barisak kecil sikit, mungkin ada 30 juta ya. Kedah lalu, dah bagi rocek, mungkin 400-500 ribu ya. Kedah kepala modal dia yang dia guna dalam nego. Supaya tu, bagaimanakah kita nak modal yang Tuhan beri kepada kita ini banyak kali, banyak sekali memberi untung kepada kita. Soalan besar di situ ya. ทำยังไงที่จะให้ต้นทุนชีวิตที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เรานั้นเกิดประโยชน์และก็กำไรกับตัวเรามากที่สุด kerana kita ada modal sekali sore saja yang kita boleh buat niaga. Perniagaan ini perniagaan yang amatnya penting bagi masa depan kita. เป็นการค้าขายการลงทุนที่กำหนดอนาคตของเรา kerana Allah Ta'ala telah janji dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Ta'ala akan beli daripada orang beriman akan diri dia dan harta dia dengan Tuhan bayar kepada dia tu syurga. Allah ni menego ni. Kita boleh pala modal yang Tuhan beri iaitu umur untuk nak nego, dan Tuhan janji kata siapa nego molek, nego kena cara, aku nak beri kepada dia keuntungan yang dinama dia syurga. Dan sebaliknya, orang yang lalai dalam hidup dia, guna duit yang aku beri ni, guna umur yang aku beri ni dalam benda yang tak pakar, benda yang maksiat, benda yang berdosa, maka Tuhan kata aku juga nak balas kepada dia, iaitu neraka lah tempat kembali dia. Allah, ni kita ada dua tu ya wahai muslimin. Tak ada jalan tiga. Sama ada kita laba tak hutang dan dapat syurga Allah, dan sama ada kita rugi dan kita dilepas dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Betullah di hujung akhir tahun ni cubalah kita buat wikra sikit ya Baqarah sampai kita kumpul Tanwa ni kita boleh buat amal ibadat dan kewajipan kita terhadap Allah Taala dan juga kewajipan kita terhadap manusia setara mana. Ambil ayat khas mayabel kita di segi amal ibadat kita setara mana. Cukup molek kedak ni ya boleh 1 sampai boleh 12 ni 5 waktu sehari ada luput kedak, ada terlucut kedak, terutamanya masa-masa yang kita duduk tidur misalnya subuh ni dia kedak 365 hari ni dia subuh nak hari kedak apa itu tercek sosok tu lepas semayabel pula mari pula hak ibadat yang lain pula Quran kita kata Quran ni sebagai kalamullah, Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk yang Tuhan hantar kepada kita. Kitab yang sebagai GPS yang kita nak boleh guna untuk nak sapa kepada syurga Tuhan
dah sesat tengah jalan masuk neraka dak. Tu nama GPS yang dinama dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita nak pergi jalan di Krabi ke, di Phuket ke, di Chiang Mai ke, kadang-kadang kita nak kenal jalan, kita tak GPS dalam kereta kita tu. Ataupun dalam telefon kita tu. Dan naratiwat, baik. Nah, masalah Chiang Mai. Tak halu dah. Nah, pergi Phuket. Tak. Ya bawa. Sampai situ kanan 500 meter lagi kiri. GPS yang menjadi kita rasa selamat. Rasa kata insya-Allah siapa dengan GPS bawa jalan. Nah, tempat kita nak pergi tu. Begitulah wahai muslimin, GPS yang Tuhan hantar kepada kita Al-Quran ni. Kita ambil berat setara mana dengan Al-Quran. Nah, GPS Tuhan ni. Kita baca dia berapa muka sehari. Kalau kita cuba nak nilai. Kita cuba nak buat orang panggil hitungnya peramba ni, boleh kedak setipis sehari. Ataupun sekeping sehari. Nah, Quran ni ada 30 juz. 30 juzuk. Lebih kurang satu juzuk ni 20 muka je. Campur semua Quran lebih kurang 600 muka. 600 muka. Kalau kita boleh baca 2 muka sehari, sekeping sehari, kita boleh khatam paling kurangnya sekali khatam dalam setahun. Paling kurang dah. Tapi kalau lah setahun dah ni tak ada khatam sekali, hapuk lagi misalnya. Kita kena undur suluh tengok kata, aku buat gapo nama ni tak ada dia khatam. Setahun tak ada khatam. Allah. Kalau salafus soleh dulu sebulan sekali. Sahabat setengah-setengah sahabat tu seminggu sekali. Dia khatam Quran. Khatam bukan khatam dalam baca ayat biasa, dalam semaya tahajud dia, khatam dalam semaya qiyamul lail. 2-3 juz semalam seminggu, 2 minggu khatam sekali. Masya-Allah. Supaya kita terawih. Awak dia hidup dengan Quran supaya kita dengar tu imam terawih dah baca sejuz semalam tu. Sebulan khatam sekali. Awak dia bukan Ramadan saja. Nak bulan khatam. Nak bulan di mereka khatam. Masya-Allah. Ni benda yang saya cuba nak mari buat kita ni dah. Pakat-pakat mari mikir dan sedar bersama. Jawab soalan sendiri. Kalau tak ada, aku sibuk dengan gapo nama tak ada nak baca Quran dua muka sehari, nak baca 10 minit tak siapa kalau orang nak baca rasya. 10 minit dah paling tinggi. Tak ada juga nak masuk ke Quran. Sedangkan kita ada dengan baca online dah sejam 2 jam tak puas lagi. Sedangkan kita nak main Facebook tu sejam 2 jam tamada baru. Tetapi Al-Quran masih lagi kita beri belakangkan dia, ketepikan dia. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkatanya Rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayu Tuhan, ya Allah, sesungguhnya umatku ini berpaling hijrah daripada Al-Quran, ya Allah. Apa tu? Nabi rontuk Tuhan kata umat dia ni banyak berpaling daripada Quran. Berpaling sama ada tak nak berimeh ayat dulu, dan termasuk juga orang berimeh Quran dah tapi tak ada baca langsung, tak ada belajar langsung, tak ada ambil mai amal dan guna dalam hidup mereka langsung. Ini makna hijrah daripada Quran juga, wahai muslimin. Masa terhad sangatnya, saya ada lagi nasihat yang saya cuba nak betul kepada kita pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد
Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya khutbah pertama tadi, kalau kita nego wahai muslimin, dan nego dengan Tuhan ni ada beberapa cara yang Islam ajar supaya kita dapatnya beruntung. Supaya juga dengan nego dunia. Nah, nego dunia ni ada beberapa cara. Nah, nak jadi beruntung. Nah, kadang-kadang barang harga murah ya, tapi kita mari buh dalam bekas we comel. Nah, we nampak we panggil dudi dah. Harga barang 10 kok, buah le kotak, buah le gapo. Nah, jadi harga 50 kok, 100 kok. Cara nak akadkan harga tu. Nah, biar dia meningkat, biar dia kau tinggi. Kalau orang hotel 10 kok sekilo misalnya, orang main buh dalam polemai kepong dah. Tu. Lepas tu jual 80 kok so tu. Kepong orang hotel ada 10 hotel dak lolos dalam tu. Akad harga. Berapa? Ambil orang hotel hak biasa ni, mari buh dalam kopi, biar dijual, biar dia nampak harga tinggi. Cara. Begitu juga dalam nego yang manusia dak buat tu. Nego macam mana? Biasa nego biasa jalan semua laba. Tak nak kena tunggu kedai pun orang panggil hasil lain masuk. Tu rupa baru lah ni. Tak nak kena tunggu ni pukul 8 apa pukul 8 pagi sampai 8 malam. 12 jam. Tunggu luka masuk. Luka masuk boleh duit. Luka tak ada boleh duit. Covid mari duit tak ada. Sebab orang nak duduk rumah misalnya. Ada orang mikir cara biasa duduk biasa mana? Duduk dia duit masuk lama 24 jam. Misalnya tuai barisak clean โทรศัพท์ ทั้งหลาย boleh lah 24 jam. Detect lah gapo AIS lah, gapo True lah, semualah. Dan morning tak kira gapo covid ke, tak kira tidur kau tengah hari malam ke, masuk pakai sama duit for dia. Masuk sama. Cara nego ni. Ni dengan manusia, nampak dengan manusia. Bagaimanakah kita nak nego dengan Tuhan? Biar dihasil pahala tu berjalan semua. Ni soalan. Bagaimanakah kita nak amal kita amal jariah dia panggil. Amal yang berlarinya, pahala dia berpanjangnya. Allah. Selajar kepada kita mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buat contoh. Nabi ada bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Rawahul Bukhari. Kalaulah Tuhan tunjuk kepadamu hidayah kepada seorang manusia sebab mu riwayat ke dia, sebab mu pergi dakwah dia, sebab mu pergi nasihat dia, maka Tuhan buka hidayah. Maka lebih baik bagi kamu lebih daripada utah merah lagi. Utah merah ni utah paling tinggi sekali harga. Kalau kereta ambil kereta kereta BMW, no makna utah merah tu. Kalau kita pergi boleh pergi nasihat orang, sama ada orang kafir sebab kita dakwah dia masuk Islam, ataupun orang Islam hak lobe, hak tinggal semaya ber, hak deraka mokpok, hak duk mabuk semua, kaya semua, kita nasihat dia sampai dia balik, sampai dia tu tak tinggal semaya, sampai dia tu jadi anak yang soleh, sampai dia tu jadi orang yang tinggal benda mabuk. Maka Nabi kata, lebih baik bagi kamu lebih pada utama merah, kerana pahala akan berpanjangnya bagi kamu selama mana dia ada buat amal ibadat mengikut nasihat hamba riwayat dia. Allah. Kita ajak dia semaya, ajar dia semaya, siapa dia nak tinggal semaya sampai mati. Pahala peceng boleh dah pahala kita ni. Allah pacak. Setiap kali dia semaya, pahala siapa kita? Persen tu hari kita. Kerana kita lah ajak dia semaya. Kita lah ajar dia panas semaya best. Allah. Ni benda yang saya cuba nak reflect kita ni pakat cari amalan macam ni banyak dalam hidup kita ni. Biar dia ada pahala peceng ni banyak itu. Orang yang ada ilmu, sebarlah ilmu dia tu. Ilmu. Ilmu sama ada Al-Quran lah, ilmu agama lah, termasuk juga ilmu yang dunia pun masuk juga dalam ni. Orang ada bijak hal nego, dia tolong ajar orang pandai nego sepuluh dia. ถ่ายทอดวิชาการทำธุรกิจ siapa orang boleh nego jaya sebab dia ada ajar cara, boleh pahala dia juga.
Orang tu hak jaya tu, dia tu ambil zakat. Dia nego bayar zakat 2.5%. Hak dia nak bayar zakat, hak dia ada sedekah buat khairat ke apa, bolehlah kita orang ngajar ilmuhan nego dia, kerana kita lah orang yang buka yang lewi dia pada nego. Allah. Bukan nanti hak ilmu Quran saja. Bukan hak ilmu hadis saja. Ilmu-ilmu yang berfaedah ni. Ilmu-ilmu orang pandai kesihatan, bomo, doktor bahagian kesihatan nasib. Pandai ni jaga nak jaga tak seria di bawaan, jaga tak seria di wacai, tak cara tak seria di maring. Oh ya, cara makan macam ni, tidur macam ni, kena kalau bangkai. Nasihat orang, royak kat orang. Siapa dia mau pergi gunung, siapa dia mau tu pergi amal benda yang royak, ya dia sihat badan. Kalau sihat badan, boleh amal ibadat. Boleh semaya cukup molek, puasa sepenuh molek. Boleh pahala juga ke bomo hajah suka pap tadi tu. Sebab apa? Sebab dia lah buka yang ilmu yang menjadi orang itu ada kesihatan dalam awak amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni saya cuba nak ayat contoh ni. Nampak kata nego yang kita nak wia di labur saat ni, gunalah cara nego yang Nabi ajar, buat benda yang paling berfaedah dan banyaknya jasa kepada orang dan masyarakat. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling jasa yang paling baik, yang paling banyaknya kepada masyarakat dan manusia lain. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dia ajakkan kita, panggilkan kita untuk kita menuju kepada syurga dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan cepat-cepatlah hai hamba-Ku menuju keampunan daripada Aku ni. Tuhan panggil kita yang bersalah silap dah, yang mana masa dulu dia ada buat dosa, buat maksiat, lah ni dia khabar sedar dah. Tuhan kata, marilah cari keampunan Aku ni. Mari, pintu taubat masih lagi terbuka. Inna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Sungguhnya Allah Ta'ala sanggup nak terima taubat daripada hamba dia, dan sanggup nak ampunkan kepada kesalahan hamba dia. Kita pergi menghadap dia dengan hati yang suci. Kita tu pergi cari dia dengan hati yang penuhnya sedar dan sesar di atas dosa yang kita telah buat yang masa dulu, wahai muslimin. Syarat taubat nasuha tu ada 3-4 perkara, tak ada payah sekali. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Satunya taubat nasuha ni, kita kena sesar dalam hati kita ni, sesar di atas maksiat dan dosa yang kita buat. Allah, apa aku ni tinggal semaya ber, jadi repot ketik bagi aku semaya ber. Buat tak ada benar. Banyak orang tinggal pada buat. Allah, susah. Masa muda kita hari tu duduk dalam keadaan tinggal semaya ber misalnya. Yang keduanya, kita kena azam dalam hati kita, tak saya dah buat benda dosa tadi. Tak saya dah tinggal ni lepas pada ni, ya Allah. Tak saya tinggal dah semaya ber, ya Allah. Sampai mati, ya Allah. Azam tu. Azam dalam hati. Tang cetana yang tang cetana yang cincai. Kata tak saya buat dah dosa tu, ya Allah. Yang ketiganya, kita kena cabut diri daripada dosa itu selalu dah. Selalu dah. Kena cabut diri. Misalnya kita nak taubat daripada benda mabuk, kita nak main benda mabuk lama dah, pening kaya lama dah, kita nak tinggal, kita kena pergi lepas pun habis. Misalnya apa ni, yaba ke ada lagi dalam rumah kita tu, ataupun benda yang mabuk ke, nam ke tom, nam ke apa hak biasa mabuk tu, kita pergi cuah pun habis, lepas pun habis. Tak serah, aku tak serah. Dalil kata kita taubat sungguh-sungguh. Bukan kata taubat dah,
tapi tak ada kena peti rumah tu. Tobat dia sungguh-sungguh. Bila nampak atau Tuhan nampak atau oh ya sesat sungguh ni. Bukan main-main dak tobat dia ni. Dan yang akhirnya wahai muslimin, kalaulah dosa saning berkaitan dengan anak ada, nak cepat selesaikan. Cepat selesailah. Apa ni minta maaf ke Tuhan hak. Kalau kita pernah kata huduh dia, maki dia ke, kita cari dia minta halang dia. Ataupun kita lekat benda-benda pasal duit pitih ke hotel ke, kena pergi tunang pergi bayarlah. Kena pergi bayar kepada dia. Jangan kita berpanjangnya dalam benda tadi. Terutama hotel-hotel saya cuba nak wifa kita mari akhir ni hotel. Banyaknya hotel-hotel kadang-kadang kita buat tamada. Kadang-kadang tuai hak kita pergi butai tu mati lama dah. Kita tak ada selesaikan lagi. Banyak lagi kita tak ada padu lagi kepada hotel tadi. Apa yang mati dah senyap sekat tu? Tidak. Tuhan tak senyap sekat tu ya wahai muslimin. Tuhan catat dalam kitab amalan tadi. Terutamanya hotel-hotel berkaitan dengan hak peribadi orang, hak tengah. Hak masjid, hotel hak multi, misalnya anak yatim. Misalnya ikutlah hotel-hotel hak pasal hak tengah. Hak tengah tu kena cepat lagi sebab bukan milik siapa-siapa. Kena cepat selesai. Masjid bagi hak imam. Wakaf ni masjid ni. Kalau hotel masjid cepat selesai. Kalau faham anak yatim, bukan orang cara anak yatim tuai dah. Hak anak yatim semua tu, misalnya hotel anak yatim itu semua yang kita kena pakat-pakat berhati-hati. Hayat bimbang. Takut kita kena jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang masih lagi terikat dengan apa manusia hak tu anak ada itu. Kerana Nabi SAW ada kata orang mati syahid lagi Tuhan tak pergi syurga lagi kalau dia ada hutang. Sehingga dia kena jumpa dengan tuan hutang, minta halal akhirat esok tu. Orang langgi syurga belaka dah, orang mati syahid tu. Orang langgi syurga belaka dah, dia mati syahid juga. Tapi dekat hutang remo, dia kata khalu, yang pergi syurga lagi. Kena cari tuan, kamu dekat hutang jumpa dulu, minta halal dengan dia dulu. Boleh pergi syurga. Allah. Ni benda yang saya cuba nak tazkirah hari ni. Jangan main-main dengan hak anak ada. Jangan hak main-main dengan hak manusia. Kerana hak manusia yang payah dengan daripada hak Tuhan. Tuhan ni Maha Pengampun. Tuhan ni Maha Pemurah. Tuhan Maha Penyayang. Tapi manusia tidak. Sekut dua yang kira. Dengan orang ni. Sekut dua. Dia buat kira. Dia boleh ambil tuntuknya hak dia depan Allah Subhanahu wa taala akhirat esok nanti wahai muslimin. Itulah yang sebagai nasihat pada khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan sepatah dua tadi menjadi faedah pada saya dan kita semua yang hadir sembahyang Jumaat pada tengah hari yang mulia ini. Dan sama-samalah kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana satu selawat kita kepada Nabi Tuhan kepada kita 10 rahmat daripada Allah Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.